Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Rafizi Ramli menyifatkan penafian kali kedua Menteri di Jabatan Perdana Menteri Latif Ahmad berkaitan pelibatan isterinya dalam skandal kapal tempur pesisir LCS hanyalah penafian kosong. Timbalan Presiden PKR berkata, penafian mudah tanpa menunjukkan fakta atau dokumen ialah taktik biasa bekas pimpinan UMNO. Justeru dalam satu kenyataan, Rafizi berkata, Latif perlu menyamannya Boosted Heavy Industry Corporation BHIC yang mengarahkan audit forensik LCS dan juru audit Alliance IFA Sdn Bhd. Kata Rafizi, jika Latif tidak berbuat demikian dalam kadar segera, maka Latif akan mengheret Parti Bersatu ke kancah kekalahan dalam PRU15. Rafizi sebelum ini memetik audit forensik itu yang menyebut bahawa Zainab Muhammad Saleh ialah isteri Latif yang berkhidmat sebagai timbalan Menteri Pertahanan sebelum ini. Terdahulu, Abdul Latif Ahmad sekali lagi menegaskan wanita yang dikaitkan dengan projek kapal tempur pesisir LCS bukan isterinya. Beliau yang juga ahli Parlimen Mersing berkata, tiada ahli keluarganya yang terlibat dalam perniagaan membabitkan pembekalan atau pembinaan kapal LCS itu. Latif sebelum ini menafikan dakwaan bahawa Zainab Muhammad Saleh yang dikaitkan dengan syarikat Alliance Marine dan Alliance Marine Labuan ialah isteri keduanya. Menerusi hantaran terbaru di media sosialnya, Abdul Latif jelas menempelak tuduhan berterusan timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli terhadapnya. Hantaran beliau turut dilengkapkan dengan serangkap pantun yang berbau sindiran dipercayai terhadap dakwaan Rafizi. Minggu lalu Rafizi mendakwa syarikat palsu yang menjadi syarikat pembekal alat ganti kepada projek pembinaan LCS adalah milik keluarga bekas Timbalan Menteri Pertahanan Abdul Latif Ahmad. Rafizi mendakwa siasatan dalaman skandal LCS dan semakan susulan dilakukannya mendapati syarikat pembekal itu dimiliki isteri Abdul Latif. Abdul Latif meninggalkan UMNO selepas pilihan raya umum 2018 dan menyertai Bersatu. Berita seterusnya. Mahkamah Rayuan sekali lagi menangguhkan keputusan rayuan bekas pengerusi tabung haji Abdul Aziz Abdul Rahim. Ia bagi membatalkan tuduhan menerima rasuah dan pengubahan wang haram yang dihadapinya. Peguam Amir Hamzah Arsyad memberitahu mahkamah bahawa ahli Parlimen baling itu dimasukkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM pada jam 3 pagi tadi kerana masalah gastrik. Hakim Kamaluddin Mat Said yang mempengerusikan panel 3 hakim menyatakan keputusan itu telah ditangguhkan berkali-kali. Peguam Amir berkata, Aziz tidak berniat menyalahgunakan proses mahkamah maupun pembelaan sambil menambah bahawa mereka tidak akan meminta penangguhan selanjutnya. Hakim Kamaluddin kemudian menangguhkan tarikh keputusan rayuan tersebut kepada 5 September ini. Aziz didakwa pada 2019 kerana menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Dia juga berdepan 10 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan sejumlah 13.9 juta ringgit. Arul Kanda-Kanda Suami berkata dia tidak tahu sama ada hakim pembicaraan kes SRC International Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali terlibat dalam pinjaman 1MDB. Bekas CEO 1MDB itu memberi keterangan lisan semasa pembicaraan audit 1MDB terhadapnya dan bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini. Saksi pendakwaan ke-15 itu berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Utama Najib, Muhammad Syafiee Abdullah. Semasa prosiding di hadapan hakim pembicaraan, Syafiee bertanyakan beberapa soalan kepada Arul mengenai sama ada Nazlan terlibat dalam meluluskan pinjaman 4.17 bilion ringgit kepada dana kerajaan itu. Ketika itu, Nazlan merupakan peguam am dengan bank komersial itu. Pada 28 Julai 2020,
Nazlan adalah hakim perbicaraan yang mensabitkan Najib dalam kes SRC International. Sementara itu, Najib hari ini turut hadir di mahkamah bagi perbicaraan itu. Najib tiba di mahkamah menaiki kenderaan utility sukan SUV pada 8.48 pagi dari penjara Kajang diiringi beberapa kenderaan polis dan jabatan penjara. Isteri Najib, Rosmah Mansur, turut hadir di mahkamah. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Setiausaha Agung Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Amir Hariri Abdul Hadi, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur berhubung Perhimpunan Mana Kapal Tempur Pesisir LCS. Amir Hariri 31 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Fardiana Haryanti. Mengikut pertuduhan, dia didakwa selaku penganjur telah gagal memberitahu pegawai polis yang menjaga daerah Danwangi 5 hari sebelum mengadakan perhimpunan tersebut. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 9 dalam kurungan 1 Akta Perhimpunan Aman 2012 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 9 dalam kurungan 5 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 3 November untuk sebutan semula kes. Jadi kita menyuarakan pandangan kita. Kita mahu supaya tindakan segera diambil kerana RM6 bilion itu duit rakyat. Tetapi akhirnya rakyat yang bersuara, rakyat yang menyatakan pendapat, rakyat yang ingin supaya ada ketelusan dalam pengurusan duit kerajaan dan duit rakyat ini didakwa pula. Sedangkan mereka yang kita tahu ada kes yang mungkin terlibat dengan LCS ini bebas begitu sahaja. Anak bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu kekal dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan penyalahgunaan dadah. Keputusan itu dibuat 3 panel hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Kamaluddin Mat Said selepas menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap Ahmad Saiful Islam 34 pada hari ini. Dalam keputusan itu, Kamaluddin berkata, Mahkamah tidak bersetuju dengan hujahan perayu iaitu pendakwaan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi tersalah arah ketika membuat keputusan melepas dan membebaskan responden. Pada 27 Oktober tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membatalkan keputusan bersalah dan hukuman penjara 8 bulan terhadap Ahmad Saiful. Dia sebelum ini didakwa menggunakan dadah jenis THC di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada 2.05 pagi pada 5 Januari 2019. 6 saksi pendakwaan dan 2 saksi pembelaan termasuk tertuduh hadir ke kandang saksi semasa perbicaraan bermula 15 Oktober 2019. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.